الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية النساء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك ونعوذ بك واستر أنت الفهم النبي وإلهام الملائكة المقربين وحوش من وافتح علينا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا يفقهكم. قال الشيخ المصنف حتى لا نفعنا بمؤمنين في الإسكان. Dan dalil qiyamuhu binafsih itu kerana jikalau berkandak ia kepada zat, nascaya ada ia sifat dan keadaan ia sifat mustahil. Dan jikalau berkandak kepada fa'il, nascaya ada ia baru dan keadaannya baru itu mustahil kerana telah dulu wajib kidam dan baqa. Dan dalil qiyamuhu binafsih itu sebagaimana kita maklum bahwasanya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih mengandungi dua makna, mengandungi dua makna. Makna yang pertama ialah tiada berkandak ia kepada zat. Makna yang pertama ialah tiada berkandak ia kepada zat, dan makna yang kedua tiada berkandak kepada fa'il yang menjadikan. Maksudnya Allah Ta'ala Tuhan kita itu ialah zat, bukan dia sifat. Maksud makna yang pertama ialah Tuhan kita itu ialah suatu zat, bukan dia sifat. Dan makna dan maksud dengan makna yang kedua, Allah Ta'ala Tuhan kita ada dengan tidak dijadikan oleh yang lain. Dengan sebab makna yang terkandung yang masuk di bawah qiyamuhu ta'ala binafsih dua perkara, maka pada pihak dalil pun mesti berdalil di atas dua perkara itu juga. Kemudian dalil yang dia akan cerita di sini, akan sebut di sini ialah dalil akli, dalil yang hasil daripada kita kiraan dengan akal kita. Katanya, dan dalil qiyamuhu binafsih, dalil akli yang menyabitkan, yang menetapkan bahawa wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih, dan mustahil lawannya ialah kerana jikalau kita fikirnya begini. Dah katanya dalil itu dalil akli, maka kita fikir dengan akal lah. Tapi cara kita fikirnya begini. Untuk makna yang pertama, kerana jikalau berkandak ia kepada zat, fardunya, jikalau berkandak ia Allah kepada zat, berkandak ia kepada zat,
berkandak ia kepada zat, nak ada dia kena menupani kepada zat. Nak ada dia tu kena menupani kepada zat. Kalau tidak ada zat, tidak boleh ada dia. Maka setiap benda yang berhajat kepada zat, setiap perkara yang berkandak kepada zat tu, nascaya adalah ia sifat. Nascaya adalah ia Allah tu sifat. Kenapa jenis sifat, bukan jenis zat. Sebab zat tidak berkandak kepada zat. Zat terkaya daripada zat. Yang berkandak kepada zat tu ialah sifat. Berkandak kepada zat maknanya tak boleh ada dia, tak boleh sabit dia, melainkan dengan secara menupani kepada zat. Itu makna berkandak kepada zat. Tak boleh ada dia, tak boleh sabit dia, melainkan dengan secara menupani kepada zat. Yang begitunya ialah sifat. Sebab sifat tu begitu cara dia. Walaupun tak kira sifat yang qadim ke atau sifat yang baru ke, tetapi sifat yang baru kita panggil kata arad. Maka sekiranya kalau Allah kena atas sifat, bukan dia zat, jenis sifat, bukan kena atas zat, tentu dia berkandak kepada zat. Seperti kudrat. Tak boleh ada kudrat itu melainkan dengan secara menupani kepada zat. Jadi kudrat Allah berkandak kepada zat Allah. Begitu. Maka setiap-tiap perkara yang berkandak kepada zat tu adalah benda itu kena atas benda ialah sifat, bukan dia zat. Sekali lagi kita ulang, kerana jikalau berkandak ia, fardunya kalau Allah itu berkandak ia kepada zat, nascaya adalah ia sifat. Tentu dia kena atas sifat. Jenis sifat, bukan dia jenis zat. Habis itu kalau katanya kena atas sifat, macam mana pula? Dan keadaan ya Allah tu kena atas sifat, mustahil, tak diterimai oleh akal, sebab membawa kepada tidak boleh ada alam ini. Sebab tidak membawa kepada tidak boleh ada alam ini. Padahal alam ini tu sudah ada. Macam mananya begitu? Sebab kalau kita katanya, kalau Allah Ta'ala tu ialah sifat, maka kalaulah Allah ialah sifat, bukan dia zat, tentu sama sekali dia tak akan bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan lain-lain lagi. Tentu dia tak bersifat dengan kudrat, iradat dan ilmu. Kalau tak bersifat dengan kudrat, dengan iradat, dengan ilmu, macam mana dia nak buatkan makhluk ini? Padahal makhluk ini sudah ada. Nak kata makhluk ini tidak ada tu mustahil pula, berlawanan dengan musyahadah. Sebabnya kalau katanya Allah Ta'ala itu bukan dia zat, bukan dia tu sifat, jadi maknanya Tuhan kita ialah sifat. Sifat tak bersifat dengan sifat. Sifat, jadi begini. Nak tanya dulu, Tuhan kita ada ke tidak? Jawabnya ada. Tuhan kita ada ke tidak? Jawabnya ada. Ada kan? Ada, yakni ada pada kharij.
ada pada kharij. Sekiranya kalau dia nak bagi nampak, kita boleh nampaklah dia. Habis tu ada, Tuhan kita ada. Soalnya dia ialah zat ke, ia kena atas sifat. Jenis zat ke, jenis sifat. Fardunya kalau kata dia tu jenis sifat, maknanya sifat yang ada. Sebab katanya Allah, Tuhan kita ada ke tidak, tentu jawab kata ada. Kemudian soal pula, dia kena atas sifat ke, dia kena atas zat. Jenis sifat ke, jenis zat. Jawabnya jenis sifat. Fardunya begitu. Kalau kata dia tu jenis sifat, maknanya dia ni, Tuhan kita ni ialah jenis sifat yang ada. Maka kalau sifat yang ada tu kita panggil sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala itu ialah sifat, maka tentu dia tak bersifat dengan kudrat. Dan tak bersifat dengan iradat. Dan tak bersifat dengan ilmu dan lain-lain lagi daripada segala sifat ma'ani. Sebabnya sifat tak bersifat dengan sifat. Sebab tu kita katanya kudrat bersifat ke tidak dengan iradat. Kudrat bersifat ke tidak dengan ilmu? Tidak. Maka kalau Allah Ta'ala itu ialah sifat yang ada, maka macam kudrat iradat. Kudrat bersifat dengan kudrat. Kudrat tak bersifat dengan iradat. Kudrat tak bersifat dengan ilmu. Begitu. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala itu kena atas sifat, tentu dia tak bersifat dengan sifat kudrat, sifat kekuasaan. Maka kalau tak bersifat dengan sifat kekuasaan, maka dia tak boleh nak mengadakan alam ini. Kalau dia tak boleh nak mengadakan alam ini, maka alam ini tidak ada. Kalau kata alam ini tidak ada, itu bohong. Sebab melawani dengan musyahadah. Musyahadah pandangan kita bahawasanya alam ini ada. Ada alam ini menunjuk kata dia bersifat dengan kudrat. Kan? Alam ini ada menunjuk katanya dia bersifat dengan kudrat. Kudrat berkandak kepada zat. Jadi mana katanya Tuhan kitanya ialah zat, bukan dia sifat. Sebab itulah jadi maknanya nak bagi nampak katanya Tuhan kita ialah zat. Nak bagi i'tiqad begitu. Kita sebut kata sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Satu maknanya kita kena i'tiqad bahawasanya Tuhan kita ni ialah zat. Dengan sebab Tuhan kita ialah zat inilah kudrat boleh bersifat dengan kudrat, boleh bersifat dengan iradat dan ilmu dan lain-lain lagi daripada segala sifat. Begitu. Apabila dia tu zat, bersifatlah dengan kudrat, iradat dan lain-lain lagi. Kalau kata dia tu sifat, sifat apa dia? Sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah tu sifat ma'ani. Kenapa kata sifat wujudiyah? Sebab kita dah pegang katanya Allah, Tuhan ada. Dia ada. Fardu kalau katanya dia ada. Fardu katanya ada tetapi dia kena atas jenis sifat. Maka maknanya sifat yang ada. Sifat-sifat yang ada ialah sifat ma'ani. Macam kudrat iradat. Maka kalau dia tu kena atas sifat yang ada, maka tak bersifat dengan kudrat iradat. Tak bersifat, tak boleh nak mengadakan alam. Tak bersifat dengan kudrat, jadi lemah. Lemah tu mustahil, maknanya keadaan dia tu kena atas sifat pun mustahil juga. Begitulah.
Jadi maknanya yang saya katanya sifat tak bersifat dengan sifat tu sama-sama sifat wujudiyah. Sama-sama sifat wujudiyah. Itu tak boleh bersifat seperti katanya tak boleh kita nak kata kudrat yang alim, kudrat yang sami', yang amat mendengar. Tak boleh gitu. Kudrat tak bersifat dengan kudrat, ilmu tak bersifat dengan ilmu. Kudrat tak bersifat dengan kudrat, kudrat tak bersifat dengan iradat. Kudrat tak bersifat dengan ilmu. Yang bersifat dengan kudrat tu siapa? Zat. Yang bersifat dengan iradat tu zat. Yang bersifat dengan ilmu tu zat. Kudrat tak bersifat dengan iradat. Kudrat tak bersifat dengan ilmu. Sama-sama sifat wujudiyah. Adapun kalau sifat yang lain daripada wujudiyah boleh jadi bersifat. Tengok wujud. Wujud sifat nafsi kan. Kudrat bersifat dengan wujud. Kudrat Allah ada ke tidak? Ada. Sebab tu dikatanya sifat ma'ani. Kudrat iradat Allah Ta'ala ada ke tidak? Ada. Kudrat Allah Ta'ala bersifat ke tidak dengan kidam? Bersifat. Kudrat Allah yang qadim. Kudrat bersifat ke tidak dengan wahdaniyah? Bersifat dengan sifat wahdaniyah. Yang kita katanya wahdaniyah satu pada sifat, asa pada sifat. Begitu. Jadi maknanya sifat ma'ani sesama sifat ma'ani itu tak boleh nak bersifat. Begitu. Jadi sekiranya kalau kesimpulannya sekiranya kalau Allah Ta'ala itu bukan dia zat, maka dialah sifat. Maka dialah sifat. Sebab benda ni dia tak lepas daripada dua perkara ni. Tak sifat, zat. Tak zat, sifat. Yang baharu pun begitu. Yang baharu pun begitu. Tidak zat pun sifat. Tidak sifat pun zat. Tetapi yang baharu ni, zat kita tak panggil, kita masyhur dengan nama kata jisim jirim. Sifat dimasyhur dengan nama arad. Dipanggil dengan nama kata arad. Kalau yang qadim ialah zat, panggil zat yang tidak berkandak yang tidak menempani kepada yang lain dipanggil kata zat. Yang menempani kepada zat dipanggil kata sifat. Maka Tuhan kita qadim ada ke tidak? Ada. Qadim ke tidak? Jawabnya qadim. Maka dia kena atas sifat ke kena atas zat? Kalau sifat membawa kepada, kalau katanya Tuhan kita kena atas sifat membawa kepada alam ini tidak ada. Tidak ada alam ini tu salah. Sebab berlawan dengan musyahadah kita. Kita duk nampak kata ada. Macam mana nak hukum kata tak ada? Begitulah. Itu makna yang dalil bagi makna yang pertama. Habis di situ. Dan jikalau berkandak kepada fa'il. Ini dalil bagi makna yang kedua. Dan jikalau berkandak kepada fa'il, kepada yang menjadikan dia. Fardu pula kalau dia berkandak kepada fa'il, kepada yang menjadikan dia. Kalau berkandak kepada yang menjadikan dia. Fardunya kalau dia berkandak kepada fa'il, kepada yang menjadikan dia. Maka kita faham di sini, kalau kata dia tu berkandak kepada yang menjadi. Siapa yang berkandak kepada yang menjadi? Benda yang asal tiada, itulah yang berkandak kepada yang menjadi. Kalau dah ada, adakah berkandak kepada yang menjadi? Jawabnya tidak ada. Yang tak ada.
benda yang tiada, yang asalnya tiada, benda itulah yang berkandak kepada yang menjadi. Sebab kalau tidak ada fa'il yang menjadi, dia tak akan ada. Sebab asal dia tiada. Kalau dah ada, tentu berkandak lagi kepada yang mengada? Dah tak berhajat. Sebab berkandak ni berkandak pada nak ada dia. Berkandak pada nak ada dia, berkandak kepada fa'il, kepada yang menjadi. Maknanya, berkandak pada nak ada dia, maknanya benda tu tak ada lagi lah. Benda tu tak ada lagi, maka berkandaklah ia kepada yang menjadi. Tetapi kalau dah ada, berkandak ke tidak kepada yang menjadi, jawabnya tidak berkandak. Kalau berkandak lagi, jadi tahsilul hasil pula. Begitu. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala itu berkandak kepada fa'il yang menjadi, nescaya ada ia baru, tentu dia baru. Tentulah dia tu baru. Sebab baru-baru apa makna? Ada didului oleh tiada. Ada didului oleh tiada. Asal tak ada. Selepas pada tak ada tu dijadi ada. Kalau Allah Ta'ala berkandak kepada fa'il, tentu dia tu baru. Nascaya adalah, nascaya ia baru. Tentu Allah Ta'ala itu baru. Sebabnya begitu. Kalau baru-baru maknanya ada selepas pada tiada. Ada selepas pada tiada. Artinya ada didului oleh tiada. Atau satu kata lagi maknanya ada sabit permulaan bagi ada. Dengan makna sama, jadi makna asal dia tiada. Lepas tu ada suatu zat menjadikan dia, dia pun ada. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala berkandak kepada fa'il, maknanya belum pada fa'il, belum pada orang, belum pada mengadakan, maknanya dia tidak ada. Kalau begitu, maknanya dia tu baru. Maka baru Allah boleh diterima ke tidak pada akal? Tak boleh diterima pada akal. Benda apa yang tak boleh terima pada akal kata sungguh? Benda apa? Benda yang tak, benda apa dia? Yang tak diterimakan oleh akal? Benda yang mustahil. Dia katanya, nascaya adalah ia, nascaya ada ia baru. Dan keadaannya, keadaan Allah baru, itu mustahil. Tak diterima oleh akal. Tak terima akal, tak terima kata sungguh, kata sabit benar ni. Kenapa boleh kata baru tu mustahil? Kerana telah terdulu wajib kidan dan baqa'. Sebab kita dah tetap dah dulu katanya wajib Allah sedia, Allah kekal. Macam mana pula hari ni nak kata dia baru pula? Macam mana pula hari ni nak kata dia baru pulanya? Padahal dah tetap kata dia tu qadim. Kalau tak qadim tu jadi dur dan tasasul. Jadi maknanya, kalau begitu maknanya baru tu mustahil, maknanya wajib kidam. Apabila kata wajib kidam, kidam mana apa kidam? Ada dia, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi adanya. Tidak ada permulaan bagi ada, maknanya sentiasa ada. Sentiasa ada. Maka tak berajatlah ia kepada yang menjadi. Sebab benda yang berajat kepada yang menjadi, benda apa? Benda yang tak ada. Allah mustahil tak ada. Allah wajib ada. Allah wajib ada, tak ada sama sekali. Allah mustahil tiada, mustahil adam sabik, adam lahir. Adam yang dulu pada tiada pun tak, Adam kemudian daripada ada pun tidak. Maka Allah
mustahil tiada. Apabila mustahil tiada, maka tak berkehendaklah dia kepada yang menjadi. Sebab benda-benda yang berkehendak kepada yang menjadi macam kita ni, sebab asal kitanya tidak ada. Benda tak ada. Benda tak ada. Benda harus ada, harus tiada. Allah wajib ada. Begitu. Jadi maknanya, makna yang kedua ini dalil bagi makna yang kedua bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, kembali kepada dalil bagi sifat qidam. Begitulah. Kembali kepada dalil dianya ialah sifat qidam, atau dalil dianya kembali kepada ialah dalil bagi sifat qidam. Sebab dah lazim dia asal dianya kalau kira dengan secara lazimnya daripada awal sifat wujud nu lagi. Bersambung sampai di sini. Ada hubungan sampai di sini. Wujud Allah Ta'ala, Tuhan kita ada ke tiada? Jawabnya ada. Ada dia tu wajib ke tak wajib ke harus? Jawabnya ada dia tu wajib. Maknanya wajib ada, tak ada sama sekali. Apabila katanya tak ada, memanglah tidak ada siapa yang menjadi. Sebab nak jadi ni, jadi akan benda yang belum ada. Begitu. Tengok, nak masak nasi, nak masak benda yang belum jadi nasi. Nak masak nasi bukan masak nasi sebenarnya. Memasakkan beras. Kalau nasi dah tak perlu kepada memasak. Begitu. Kalau nasi dah tak perlu kepada memasak. Yang kita nak memasaknya yang belum jadi nasi. Apa dia? Beras. Begitu. Begitu. Kalau jadi nasi tak perlu kepada memasak. Begitu. Kalau dah ada tak perlu kepada mengada. Nak mengada akan yang tidak ada. Maka tidak ada terhadap Allah Ta'ala, nisbah bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Maka kembali daripada wujud yang wajib. Jadi makna yang kedua ini kembali kepada makna wujud yang wajib. Lazim daripada wujud itu ada Allah, ada yang wajib. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa' dan bersifat dengan makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu hubungan dia. Seterusnya. Dan keenam wahdaniyah. Keenam wahdaniyah. Arti wahdaniyah, asa Allah Ta'ala itu pada zat, asa pada sifat, dan asa pada af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Keenam daripada 20 sifat. 20 sifat ni kira di mana? 20 sifat daripada sifat kamalat. Yang keenam yang setengah daripada. Yang keenam ni setengah daripada 20 sifat. 20 sifat tu setengah daripada sifat kamalat yang banyak tiada terhingga. Kita sambung gitu. Jadi wahdaniyah setengah daripada 20 sifat yang wajib di atas kita orang mukallaf mengetahuikan dia dengan secara tafsil. Kemudian 20 sifat tu setengah daripada, sebahagian daripada beberapa sifat kamalat Allah Ta'ala yang amat banyak yang tiada terhingga. Jadi maknanya wahdaniyat ini setengah daripada 20 tu setengah daripada sifat kamalat. Maknanya wahdaniyat ni pun setengah itu ialah sifat salah satu daripada sifat kamalat juga. Maka kita maklum segala sifat kamalat tu adalah wajib bagi Allah. Segala sifat kekurangan
mustahil pada Allah. Maka wahdaniyah kekurangan ke tidak, kekurangan ke kesempurnaan, kamalat ke kekurangan, kesempurnaan ke kekurangan, jawabnya kesempurnaan. Lalu tu dia wajib. ha. Ha. Habis tu kalau orang tanya, kenapa yang keenam tu wahdaniyah? Ni masing-masing nuktah lah. Kita tak salah nak kata yang pertama wahdaniyah, wujud yang keenam. Itu saja pada bilangan kita janji nak bagi cukup 20. Bilanglah mana-mana satu, mana yang pertama, yang kedua nak letak mana. Yang pertama, yang kedua itu cara kita sebut, cara kita tulis. Wahdaniyah. Wahdaniyah, dia asalnya lafaz dia tu wahid ahad. Nah, itu daripada makna wahdah, la ilaha illallah wahdahu. Tu asal daripada asal yang satu semua. Wahdah, la syarikalah, apa dia? Wahdahu la syarikalah, wahdahu qul huwallahu ahad. Itu daripada asal yang sama. Kalau ahad, tepat waw tu jadi hamzah. Ahad, qul huwallahu ahadun. Ahad, mana sini wah. Jadi maknanya tepat waw tu diubah jadi hamzah, jadi ahad. Wahdaniyah, jadi wahid, ahad, asal daripada istiqaq yang satu. Begitu. Jadi maknanya wahdaniyah ni maknanya satu lah. Asal satu, tidak berbilang. Artinya, arti wahdaniyah, asal Allah Ta'ala itu asa pada zat. Asa pada zat maknanya asa Allah pada zat. Kalau susah nak faham, kita susun balik. Susun balik katanya zat Allah Ta'ala itu zat yang asa. Kita pusing balik. Kita ubah susunan dia untuk nak kita tafsirkan makna dia dengan kata zat, yakni zat Allah Ta'ala itu zat yang asa. Zat Allah Ta'ala itu zat yang asa. Zat yang satu. Itu makna katanya asa Allah Ta'ala itu pada zatnya. Zat Allah Ta'ala itu zat yang asa. Asa pada sifatnya. Asa pada sifatnya maknanya sifat Allah Ta'ala itu sifat yang asa. Apa maksud? Nanti akan dihuraikan. Asa pada af'al dan asa pada af'alnya, maknanya af'al dia itu adalah af'al yang asa. Maknanya begitu. Tapi asa pada zat dia, zat Allah, zat yang asa, apa maksud? Itu depan akan dicerita. Sifatnya sifat yang asa, lagi akan ditafsirkan. Af'alnya af'al yang asa, lagi ditafsirkan juga. Jadi maknanya wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya asa pada zat, pada sifat, pada af'al. Mana zat dia zat yang asa, sifat dia sifat yang asa, af'alnya af'al yang asa. Itu mana katanya asa Allah Ta'ala pada zat. Tetapi bahasa cakap kita ni dia terjemuh daripada bahasa Arab.
Nah, walaupun kitab Melayu tapi terjemuh mengikut cara cakap bahasa Arab. Nah, sebab tu jadi rasa tak kena dengan cakap Melayu. Dengan rasa tak kena dengan susunan. Sebab memanglah dia dia terjemuh sebiji-sebiji daripada bahasa Arab. Jadi maksudnya begitulah. Jadi maknanya begitu, zatnya zat yang asal, sifatnya sifat yang asal, af'alnya af'al yang asal. Sebab tu mana kata wahdaniyat pada zat wahdaniyat, pada sifat wahdaniyat, pada af'al, maknanya gitu. Begitulah. Lawannya wahdaniyat tu yang wajib, lawannya ialah mustahil. Lawannya lawan wahdaniyat, maknanya perkara yang melawani bagi wahdaniyat. Nah, lawannya yakni perkara yang melawani bagi sifat wahdaniyat tu tiada asal. Nah, tiada asal. Tiada asal, artinya kita panggil dengan satu panggilan lagi, apa dia? Berbilang. Berbilang. Tiada asal, mana satu laginya? Berbilang. Maka tadi yang wajib tadi wahdaniyat, maknanya asal pada tiga perkara, pada zat, pada sifat, pada af'al. Lawan dia tiada asal dan juga tiada asal tu dipanggil dengan kata berbilang. Mana berbilang pun kena tiga jugalah. Berbilang ni yang mustahil, maka mustahil berbilang pada tiga perkara juga. Berbilang pada zat, berbilang pada sifat, berbilang pada af'al. Maknanya zatnya zat yang berbilang. Sifatnya sifat yang berbilang. Af'alnya af'alnya berbilang. Itu adalah mustahil. Tapi macam mana yang huraian dia, itu ikut lagi akan datang. Jadi maknanya apa dia? Wahdaniyat maknanya asal, lawan dianya berbilang. Maka dimaksud dengan berbilang di sini dua ke atas. Maksud dengan berbilang di sini dua ke atas. Kalau maknanya satu ni tak kira kata, tak dipanggil kata berbilang. Nah. 2, 3, 4 ke atas, nah itulah berbilang. Kalau satu tak berbilang. Nah, sebab dia nak buat begini tak boleh. Sebab kalau satu, kalau dua boleh kita buat begini. Satu, dua, cuba kita ambil satu, dua kita ambil di bawah. Bawah pada satu siapa? Bawah pada dua tu satu. Atas pada dua, tiga. Bawah pada dua ialah satu. Atas pada dua tu ialah tiga. Bawah pada dua tu satu. Sebab satu tu belum nak sampai dua, satu dulu. Lepas pada dua tu tiga. Naik gitu. Begitu. Jadi bawah pada satu, bawah pada dua tu satu. Atas pada dua tu tiga. Satu campur tiga, empat. Empat. Dua tu separuh bagi empat. Maka satu ada benda di bawah dia? Tidak ada, sebab tu panggil kata kosong. Tidak ada, sebab tu dikata kosong. Jadi nak boleh panggil berbilang ni, dia kena dia mesti boleh buat begitu. Maknanya dia
boleh ambil di bawah, boleh ambil di atas. Lepas tu dia ni separuh. Tengok 3 pula. 3 pulanya, bawah pada 3 tu siapa? 2. Atas pada 3 tu siapa? 4. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 separuh dia 3. Begitu. Satu lagi 4. 4 bawah pada 4 3. Bawah pada 4 3. Atas pada 4 5. 3, 5, 8. Separuh 8 4. Satu lagi 5. 5 bawah pada 5 4. Atas pada 5 6. 4, 6, 10. Separuh 10 5. Itu kita ambil atas dekat, bawah yang dekat. Kalau yang jauh pun sama, tapi kena sama. Tengok 5. Macam ni 5 bawah pada 5 tu 4. Jauh mana 4 tu satu langkah sampai 4. 5 turun ke bawah satu langkah sampai 4. Atas pada 5 tu ialah 6. Maknanya 6 tu satu langkah naik atas sampai 6. Lepas tu begitu juga kalau kita ambil di 5 masalah, kita turun 2 langkah. Naik atas pun 2 langkah juga. Kalau kita nak turun 2 langkah, naik pun 2 langkah juga. Kita tengok 5 turun naik 2 langkah. Bawah pada 5 2 langkah 3. Atas pada 5 2 langkah 7. 7, 3, 10. 10 separuhnya 5. Kalau kita 3 langkah ada lagi. 5 turun naik 3 langkah. Bawah pada 5 3 langkah 2. Atas pada 5 3 langkah 8. 2, 8, 10. Gitu. 4 langkah boleh? Boleh kan? Turun naik 4 langkah. Jadi bawah pada 5 1. Atas pada 5 9. 1, 9, 10. Lepas tu ingat begini. Nak turun, nak naik, jangan sama dengan dia. 5 tak turun sampai 5 langkah. Gitu. 5 dia akan turun sampai 4. 4 dia akan turun sampai 3 langkah. 2 turun pada dia 1 langkah. Kalau 6 boleh turun sampai 5 langkah. Maknanya turun ke bawah dia tak sama dengan dia. 6 mana turun ke bawah 5. Begitu. 6 maknanya 6 ni kalau 6 ni boleh turun pada bawah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4, 5 langkah boleh. 6 tu sama banyak dengan dia tak boleh. Begitu. Tu caranya dia panggil bilangan-bilangan berbilang-berbilang tu maknanya separuh daripada separuh bagi perhimpunan atas dan bawah. Separuh bagi perhimpunan yang hasil daripada barang di atas dan barang di bawah. Separuh berbilang-berbilang ni maknanya separuh mana-mana berbilang. Lawannya asa. Berbilang lawannya asa. Berbilang yang lawannya asa itu ialah separuh nisfu bahasa Arab. Bahasa Arabnya nisfu, bahasa Melayu kata separuh. Separuh bagi perhimpunan barang yang di atas dan barang yang di bawah. Begitu. Separuh bagi perhimpunan daripada barang yang di atas dan barang di
di bawah. Tengoklah 5, 2 himpun yang di bawah dan himpun yang di atas, maka dia separuh. Begitulah. 1, 3, 4. 4 separuhnya 2. Begitulah caranya. Maka 1 ni adakah dipanggil berbilang? Tak berbilang. Sebab kita nak kata dia memanglah 1 ni separuh bagi 2 kan. Memanglah 1 ni separuh bagi 2. Tetapi 1 di bawah dia kosong. Apa makna kosong? Apa makna kosong? Tak ada. Gitu kan. Yang buat bulat tu, itu tandaan dia. Itu tandaan. Yang betul macam tukar tu, tandaan bagi 1. Itu tandaan dia. Tulisan tu tandaan. Begitulah. Jadi maknanya 1 bukan dia berbilang. Walaupun kalau kita nak kira, nak bilang, nak kira, kita mulai di 1 kan. Memanglah kita kena mulai di 1. Kalau tak ada 1, tak naik 2. Itu cara kita menghitung, mengira, membilang tu begitu. Memanglah 1, 2, 3. Tetapi 1 bukan dia bilangan, berbilang. Tak masuklah katanya berbilang. Apabila katanya 1 bukan berbilang, 2, 3, 4. 2 mulai daripada 2 ke atas dikatakan berbilang. Lepas tu ingat satu kaedah lagi pulanya. Tanda kata berbilang tu boleh nak bagi. Kalau tak boleh bagi tu, mana katanya tidak berbilang. Kalau boleh berbelah bagi, maka adalah benda itu berbilang. Kalau tak boleh berbelah bagi, maknanya benda itu asal 1. Tengok 1 boleh belah bagi ke tidak? Jawabnya 1 tak ada nisfu. Dah. Tak ada nisfu, tak ada separuh bagi dia. Jangan 0.5, tu kita tak kira begitulah. Di atas 1 boleh, bukan begitu. 0.5, 2 kali 0.5, jadi 1. Kita tak kira begitulah. Jadi maknanya, nak mulai bagi 2 tu, kita nak bagi kenal bilangan. 2 dah, apabila 2 tu dah boleh bagi. Bagi caranya begini. 2 boleh bagi dengan satu cara, ialah nisfu. Maknanya 2 boleh bagi nisfu, ialah 1. 3 boleh bagi satu cara juga. Bahasa Arab kata sulus. 1, 1, 1. 3 kali. 3, jadi 2, 1 belum boleh bagi. Tak boleh bagi. 2 dah mulai boleh bagi. 2 boleh bagi. Tapi 2 ni bagi kepada 1. 1 yang ni, 1 yang ni macam tangan kita lah. Tangan kita 2 belah. Kanan 1, kiri 1. Maknanya nisfu. Separuh. Kalau 3 boleh dibagi dengan satu cara juga. Ialah sulus. Boleh bagi 3. 1, 1, 1. 3 kali kan. Boleh bagi dengan satu cara juga, ialah sulus. Sepertiga. Naik sikit lagi. 4. Kita tak kira pecah-pecah ni. Poin tidak adalah. Kira bulat-bulat. 4 boleh dibagi dengan berapa cara? Dengan 2 cara. Ialah rubu' dan nisfu. 4 boleh kita bagi rubu', maknanya 1/4 kali. 1/4 kali.
4 kita boleh bagi 1 4 kali, satu cara gitu, dan juga kita boleh bagi juga dengan nisfu. Jadi 4 ada rubuk, ada nisfu. 4 ada rubuk, 4 ada nisfu. Nisfu tu ialah 2 2. 2 sebelah ni, 2 sebelah ni. Nisfu separuh mana 2 2. Satu lagi nak bagi contoh, 5 boleh bagi dengan satu cara saja. 5 boleh bagi dengan satu cara saja ialah khumus. Khamsah. Jadi khumus mana 1/5 kali. Lain pada tu tak boleh. Kalau bagi lagi mana pecah lah. Kalau 6 boleh bagi 3 cara. 6 boleh bagi dengan 3 cara. Ialah sudus. Sudus sadis sitah. Sudus maknanya 1/6 kali. 1/6 kali. Dan boleh bagi dengan secara sulus. Bagi 3. Bagi 3. Maknanya 2, 2, 2. Dan boleh bagi dengan cara nisfu. 3, 3. Begitu. Itu dikatakan bilangan. Untuk nak kenal yang bilangan-bilangan tu lawan bagi 1. Sebut kata bilangan tentu mesti ada boleh bagi. Dengan mana cara tengoklah. Tengok. Begitu. Kemudian untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya, dan makna asa pada zat itu bahwasanya wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.